Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 13 Januari bersama saya Al-Muslim Ahmad Nur dan jurubahasa isyarat Amsyar Zamani. Tajuk utama malam ini. Gubal rang undang-undang pertahan kerajaan sepenggal. Juga fatwa pengharaman pindah atau derma rahim dikaji semula. Satu rang undang-undang RUU khusus perlu digubal bagi membolehkan kerajaan yang dibentuk selepas pilihan raya umum PRU kekal sehingga akhir penggal. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata penggubalan RUU tersebut bagi membolehkan tumpuan dapat diberikan kepada pentadbiran negara serta kebajikan rakyat. Saya ingin menyarankan supaya satu rang undang-undang dibentangkan bahawa jika sebuah kerajaan itu diwujudkan atas sama ada sebuah parti itu dominan atau gabungan parti-parti politik itu dominan dan mendapat perkenan daripada Tuanku Yang Agung, maka ianya harus kekal hingga ke akhir penggal. Jika tidak, kita akan mengalami perkara yang terdahulu dan ini tidak baik untuk negara dan untuk rakyat keseluruhannya. Saya fikir kita harus bertindak dan berfikiran lebih positif dalam perkara ini. Jelasnya pihaknya tidak mahu peristiwa lantikan 3 Perdana Menteri dalam satu penggal berulang lagi kerana ia memberi sentimen negatif kepada pelabur. Sebarang perubahan kerajaan sebelum berakhirnya penggal akan membantutkan pertumbuhan ekonomi akibat ketidakstabilan politik. Sejak beberapa minggu lalu, media melaporkan yang mendakwa bahawa pembangkang sudah memiliki akuan bersumpah SD mencukupi untuk menukar kerajaan sedia ada. Bagaimanapun tiada sebarang bukti dikemukakan oleh mana-mana pihak bagi mengesahkan dakwaan terbabit. Datuk Seri Ahmad Zahid berkata demikian pada sidang media selepas menghadiri bengkel pemukiman Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah di Ibu Negara siang tadi. Kajian semula bagi isu pendermaan serta perpindahan rahim yang telah difatwakan haram sebelum ini telah digerakkan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dengan mendapat kerjasama Jawatan Kuasa Pakar Syariah dan Ahli Perubatan termasuklah Akademi Fiqh Islam Antarabangsa AIFA. Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar berkata kajian semula terhadap fatwa tersebut secara dasarnya telah dipersetujui Jawatan Kuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam MKI dan Majlis Raja-Raja. JAKIM melalui Jawatan Kuasa Pakar Syariah telah dimaklumkan oleh beberapa orang pakar perubatan tentang keperluan untuk simak semula fatwa yang lama yang mengharamkan pemindahan rahim tersebut. Jadi MKI dan juga Majlis Raja-Raja telah bersetuju pada dasarnya supaya kajian semula dibuat terhadap fatwa yang lama tersebut. Jadi kita pihak JAKIM melalui Jawatan Kuasa Pakar Syariah telah memulakan kajian untuk melihat semula tentang keperluan untuk pemindahan rahim ini dan insya-Allah garis panduan yang agak terperinci mungkin juga akan disebut. Sebelum ini, Muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia kali ke-106 yang bersidang pada 21 hingga 22 Oktober 2014 mendapati hukum asal pendermaan dan pemindahan rahim adalah haram. Muzakarah juga berpendapat keperluan mendapatkan zuriat melalui pendermaan dan pemindahan rahim di negara ini belum berada pada tahap darurat dan hanya bersifat tahsiniat. Sebelum ini, pasukan penyelidik dari Hospital Chancellor Tuanku Muhriz telah membentangkan permohonan pertimbangan dan semakan semula pandangan hukum mengenai pendermaan dan pemindahan rahim kepada mesyuarat Panel Pakar Syariah kali ke-108 pada 23 hingga 25 November 2022. Datuk Dr. Muhammad Naim ditemui selepas merasmikan Pertubuhan Kebajikan Warga Emas Al-Fattah di Semenyih. Pusat jagaan yang diasaskan pasangan suami isteri ini menempatkan lebih 20 penghuni lelaki dan wanita yang berusia antara 50 sehingga 92 tahun dengan kebanyakannya mempunyai penyakit kronik. Keputusan Mahkamah Rayuan yang membatalkan pengislaman 3 anak kepada Low Siew Hong
yang berkait dengan penukaran agama secara unilateral adalah terikat dengan keputusan Mahkamah Persekutuan pada tahun 2018 dalam kes Indira Gandhi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Mohamed Naim Mokhtar dalam satu kenyataan berkata sementara menunggu perkara ini di peringkat seterusnya, pihaknya telah meminta JAKIM supaya mengusulkan kepada Jawatan Kuasa Khas mengkaji kompetensi Dewan Undangan Negeri bagi menggubal undang-undang Islam berkaitan pendaftaran pengislaman agar dapat diharmonikan dengan undang-undang yang sedang berkuat kuasa. Mengulas lanjut, Datuk Dr. Mohamed Naim berkata keputusan Mahkamah Rayuan pada 9 Januari itu juga tertakluk kepada perlunya persetujuan kedua-dua ibu bapa dalam hal pemelukan agama Islam anak yang berumur di bawah 18 tahun sekiranya kedua-dua ibu bapa masih hidup. Beliau dalam pada itu percaya penghakiman tersebut dibuat berdasarkan kebijaksanaan hakim-hakim Mahkamah Rayuan berpandukan peruntukan Perlembagaan Persekutuan dan undang-undang dalam mencari penyelesaian yang terbaik bagi maslahat semua pihak sama ada yang beragama Islam atau bukan Islam. Ketika ini terdapat 8 negeri yang menghendaki keizinan hanya daripada salah satu pihak sama ada ibu atau bapa bagi pengislaman kanak-kanak yang belum mencapai umur 18 tahun iaitu wilayah Persekutuan, Melaka, Sarawak, Negeri Sembilan, Perak, Kedah, Terengganu dan Perlis. Manakala 5 negeri yang menghendaki keizinan kedua ibu dan bapa bagi pengislaman kanak-kanak yang belum mencapai umur 18 tahun adalah Pulau Pinang, Sabah, Johor, Selangor dan Pahang. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Terengganu mengesan satu kegiatan sewaan motosikal kepada warga asing disyaki didalangi warga tempatan. Hasil operasi khas pemandu warga asing PEWA, Pengarah JPJ Negeri Zulkarnain Yassin berkata pihaknya tidak menolak kemungkinan kegiatan berkenaan telah lama aktif dengan kadar sewaan antara RM350 sehingga RM500 sebulan. Siasatan awal mendapati warga tempatan berusia 50-an beralamat di Marang itu memiliki sehingga 40 buah motosikal pelbagai jenis bagi menjalankan kegiatan berkenaan. Kita juga telah mengesan satu individu yang kita syaki mungkin membuat sewaan motosikal. Semakan kita mendapati individu ini mempunyai lebih daripada 40 buah biji motosikal yang didaftarkan atas nama beliau. Jadi JPJ sedang menjalankan siasatan secara menyeluruh untuk pastikan apakah kegiatan-kegiatan atau ada sindiket-sindiket yang beroperasi dalam memberi sewa kepada warga-warga asing ini. Tambah beliau, menerusi ops PEWA yang dijalankan selama 2 hari bermula semalam, pihaknya telah memeriksa 567 kenderaan yang dinaiki warga asing. Daripada jumlah itu, 284 saman telah dikeluarkan, manakala 66 motosikal dan 13 sebuah kereta disita. Kesemua kenderaan tersebut didapati tidak mematuhi piawaian keselamatan jalan raya selain kebanyakannya digunakan etnik Rohingya, Kemboja, Indonesia dan Pakistan. Warga asing tersebut turut dikesan melakukan pelbagai kesalahan iaitu tidak mempunyai lesen memandu yang sah, kereta tiada cukai jalan dan pelindungan insurans. Usaha atau inisiatif pengimarahan masjid seperti gerakan Geng Subuh Macam Jumaat dan Semarak Subuh amat dialu-alukan kerana ia dapat mengubah persepsi masjid dalam kalangan masyarakat. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Senator Dr. Zulkifli Hassan berkata kerajaan juga bakal melancarkan program pengimarahan masjid yang syarat dengan pengisian keagamaan sekaligus menjadikan masjid sebagai nadi utama dalam masyarakat. Ya, Alhamdulillah kita nampak bagaimana seorang selebriti mampu untuk menarik crowd datang solat subuh dan kita mengalu-alukan sesiapa saja yang mampu membuat demikian kerana ia merupakan satu usaha dakwah dan yang paling penting juga adalah kesinambungan selepas itu, iaitu kami lihat bagaimanakah selepas adanya satu fenomena subuh itu dan pengisian bagaimanakah yang kita mengisikan, bahawa datang subuh solat dan sekiranya diikuti dengan pengisian-pengisian yang mantap, mungkin kita dapat mengubah dimensi masyarakat terhadap masjid itu sendiri. Gerakan Geng Subuh Macam Jumaat yang digerakkan selebriti Alif Satar sejak bulan lalu tular di media sosial dan menjadi ikutan dalam negara serta di negara jiran Singapura. Dr. Zulkifli Hassan ditemui selepas menyampaikan sumbangan kepada mangsa banjir di Kampung Mak Piah, Sungai Tiram di Ulu Tiram, Johor.
Bagi bantuan fasa pertama ini, sebanyak 200 pek bantuan makanan disalurkan Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim. Bantuan berjumlah RM50,000 itu adalah kesinambungan bantuan yang dihulurkan kepada mangsa banjir di Kelantan, Terengganu dan Pahang. Minggu lepas, ratusan mangsa banjir di beberapa perkampungan berdekatan Sungai Tiram ditempatkan di pusat pemindahan sementara PPS selepas kawasan itu dinaiki air. Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW bakal menyantuni kumpulan sasaran yang rata-ratanya berada di luar bandar menerusi pelbagai program bersesuaian tahun ini. Bagi tujuan itu, peruntukan tambahan di luar belanjawan sebanyak RM1 bilion telah diluluskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk diagihkan kepada hampir 15,000 kampung. Untuk peningkatan program-program ekonomi di mana Perdana Menteri telah mengarahkan kami untuk membuat program ekonomi ini, peruntukan akan diberikan antara RM50,000 hingga RM100,000 setiap kampung, ya, dan kami sedang melakukan pencernaan pelaksanaan supaya ia tidak berlaku pertindihan dengan agensi-agensi lain, dan ini kita akan lakukan keselarasan. Jelasnya sebagai langkah awal, pihaknya juga telah mengambil keputusan untuk menguniformkan pegawai di bawah kementerian tersebut dengan kolaborasi bersama Angkatan Pertahanan Awam APM. Beliau turut menyarankan agar 64,000 pegawai di seluruh peringkat seperti ketua kampung, tok batin dan sebagainya diuniformkan dan diberi latihan oleh APM. Untuk tahun ini, KKDW memfokuskan 6 bidang utama iaitu ekonomi dan keusahawanan, pengukuhan tadbir urus dan kemampuan agensi serta anak syarikat, bidang pendidikan, infrastruktur dan teknologi, kepimpinan desa dan tata kelola dan sistem pencapaian. Baik, selepas ini Israel gagal sangkal tuduhan genosid di Gaza. Alhamdulillah bertemu lagi. Memasuki 100 hari perang Israel-Gaza, Zionis meneruskan kejahatannya dengan menyerang kediaman penduduk di utara dan selatan Gaza. Dalam insiden terbaru itu, sekurang-kurangnya 152 orang terkorban. Di utara Gaza, Zionis menyerang beberapa kejuranan, antaranya Daraj yang membunuh puluhan rakyat Palestin, kejuranan Al-Dawa berhampiran Nusairat dan juga Maghazi serta Deir al-Balah. Ramai dilapor masih terperangkap bawah runtuhan. Israel juga dikatakan menghampiri Hospital Shahid Al-Aqsa. Sementara itu, mangsa cedera yang dirawat di Hospital Shahid Al-Aqsa berisiko meninggal dunia kerana kehabisan simpanan bahan api untuk menjana elektrik kecemasan. Ia selepas Israel menyekat sepenuhnya bekalan api, elektrik dan air untuk operasi. Israel dalam pada itu terus menghalang PBB daripada menghantar bantuan kepada utara Gaza. Di selatan pula, Rafah dan Khan Yunis tetap menjadi sasaran dan serangan dilakukan pada waktu tengah malam. Israel menyasarkan kediaman penduduk dan puluhan terbunuh. Mangsa cedera termasuk kanak-kanak pula dibawa ke Hospital Al-Nasir. Dan selepas 100 hari pembunuhan besar-besaran Zionis di Gaza, 23,708 rakyat Palestin telah terkorban. Lebih 60,000 pula cedera. Persidangan pendakwaan Israel di Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ. Negara haram itu dilapor gagal menyangkal tuntutan tuduhan bahawa rejim itu melakukan genosid terhadap rakyat Gaza. Ia kerana kes yang dibawa Afrika Selatan itu berpaksikan kepada fakta dan bukti. Menteri Kehakiman Afrika Selatan Ronald Lamola menyatakan demikian di hadapan ICJ dekat The Hague. Israel dilapor gagal menafikan kes yang dibawa negara itu. Jelas Lamola pihaknya membawa kes berkenaan berpegang kepada fakta, undang-undang dan semua bukti. Israel dengan jelas langgar konvensyen genosid dan tiada perkara yang membenarkan perang dilancarkan ke atas Gaza. Mempertahankan diri tidak semestinya membenarkan pembunuhan beramai-ramai. ICJ menyambung semula sesi semalam bagi mendengar hujah Israel terhadap tuduhan Afrika Selatan itu. Pada sesi awal, Afrika Selatan menyerahkan dokumen setebal 84 muka surat membentangkan bukti pembunuhan yang disengajakan Israel ke atas puluhan ribu rakyat Palestin di Gaza.
Di Yaman, jutaan rakyatnya turun berdemonstrasi menentang serangan Joe Biden dan Rishi Sunak yang menyasarkan beberapa lokasi di negara itu yang menyebabkan kematian. Amerika Syarikat dan United Kingdom dilapor menggempur kawasan dikuasai kumpulan Houthi dengan sewenang-wenangnya. Protes itu dilakukan di dataran As-Sabin dekat ibu negara Yaman. Rakyat menyelar tindakan kedua-dua negara itu. Demonstrasi diadakan secara besar-besaran selepas kerajaan Biden dan Sunak melepaskan ledakan di Sana'a, Hudaidah, Sa'adah dan Damar dari tengah malam Khamis hingga pagi semalam. Dalam serangan itu, sekurang-kurangnya 5 orang terbunuh. Serangan di Yaman itu menimbulkan kebimbangan ia bakal mencetuskan perang serantau. Kumpulan Houthi yang disokong Iran sebelum ini diberi amaran oleh Amerika untuk tidak menyasarkan kapal maritim di Laut Merah. Namun Houthi tidak mengindahkan amaran itu kerana pihaknya hanya menyasarkan kapal yang mempunyai hubungan dengan Israel dan dalam usaha untuk menghentikan perangnya terhadap Gaza. Susulan itu, AS dan UK melancarkan serangan tenteranya dengan menggunakan pesawat tempur, kapal perang, kapal selam di beberapa bandar di Yaman. Pentadbiran penerbangan persekutuan FAA menggantung perkhidmatan Boeing 737-9 MAX sehingga pemeriksaan dan penyelenggaraan menyeluruh dijalankan. Selepas data hasil pemeriksaan disemak, FAA juga memerlukan data tambahan daripada Boeing termasuk laporan pemeriksaan terhadap pintu palang pesawat. FAA bertindak menggantung perkhidmatan sekitar 171 pesawat Boeing 737-9 MAX pada 6 Januari selepas tingkap kabin pesawat penerbangan 1282 Alaska Airlines tercabut ketika melakukan penerbangan. Agensi itu kemudian menjalankan siasatan bagi menentukan sama ada Boeing gagal memastikan produk itu mematuhi reka bentuk yang diluluskan dan berada dalam keadaan selamat berdasarkan peraturan FAA. Sementara itu, jika arahan pemeriksaan dan penyelenggaraan Boeing diluluskan, pengendali dikendaki melaksanakannya pada setiap pesawat sebelum ia dibenar menyambung semula perkhidmatan. Baik, selepas ini, siapa ungguli anugerah Carta 114? Inilah bertemu lagi. Projek Dusun Dalam Bandar yang diusahakan anggota Balai Bomba dan Penyelamat BBP Alurstar tahun lalu mula membuahkan hasil dan dijual kepada penduduk serta peniaga sekitar. Aktiviti pertanian di atas tanah seluas 0.5 hektar itu dikendalikan 70 anggota mengikut shift dan dilaksanakan ketika waktu lapang dan jika tiada operasi. Ketua BBP Alurstar Timbalan Penguasa Bomba Ahmad Naufal Abdullah berkata aktiviti pertanian ini juga bermanfaat untuk anggota yang sudah berusia dan tidak mampu menyertai aktiviti latihan kecerdasan. Aktiviti tanaman ini tidak dilakukan waktu bekerja. Kita dilakukan sewaktu selepas bekerja. Sebagai contoh, shift bertugas habis jam 8 pagi. Jadi dia orang akan masuk ke kawasan ladang ni dan berkebun lah. Ataupun kepada mereka-mereka yang kurang berkemampuan sewaktu melaksanakan jadual tugas harian, dia orang akan buatlah aktiviti ini bagi menggantikan physical training yang kadang-kadangnya agaklah salah sesi pagi dan juga sesi petang. Selain itu, ia juga... Antara tanaman yang diusahakan ialah pelbagai jenis pokok pisang, nangka, durian, manggis dan buah tin, selain pelbagai jenis sayuran dengan masing-masing telah mengeluarkan hasil. Betul. Yang sebelum ni ada yang tak tahu berkebun, yang tak pernah bercucuk tanam pun ada kan, ada orang bekal juga kan. Kita orang kampung, kita kerti lah juga sikit kan. Apa ni, ada juga anggota kita yang ada di peluang pertanian. Jadi kita rujuk dengan dia orang yang lebih mahir lah. Okey, baik. Hasil jualan buah-buahan dan sayuran ini kemudian akan disalurkan ke tabung kelab dan balai sebagai dana untuk aktiviti lain. Dia pergi tebu kita boleh jual dekat orang yang jual tebu. Pisang ni pun kita ada tempat buat kuih, kita boleh jual. Dalam standar ni kita boleh dapat dalam RM20 kadang, beri income lah kepada balai setengah tu. Anggota di balai ini turut memelihara 300 ekor ikan tilapia merah di dalam kolam di bahagian belakang balai. Spesies ikan tilapia ini mempunyai nilai komersial tinggi dengan hasilnya boleh dijual dalam tempoh 2 hingga 3 bulan.
Selepas 47 episod bersiaran, Kemuncak Anugerah Carta 114 bakal menggegarkan studio penyiaran TV Al-Hijrah malam ini dengan persaingan sengit 6 finalis Munsyid Tanah Air. Siapakah yang bakal mengungguli kategori persembahan, vokal dan lagu terbaik? Bagi merasai kehangatan anugerah itu, kita berlintas langsung bersama wartawan Zatil Husna Zaharul Lail dengan tetamu istimewanya di pentas sana. Silakan Husna. Baik, terima kasih Muhsin. Baik para penonton, walaupun kini saya berada di studio TV Al-Hijrah yang berhawa dingin, tetapi saya boleh rasakan bahangnya berada di atas pentas Anugerah Carta 114 di mana kita akan menyaksikan sebentar lagi 6 finalis akan bertanding untuk berentap di atas pentas ini. Jadi jam 9 malam ini kita akan menyaksikan 6 persembahan nasyid dari finalis kita yang akan berebut 3 anugerah yang dipertandingkan, iaitu persembahan terbaik, vokal terbaik dan anugerah utama malam ini juara Anugerah Carta iaitu lagu terbaik. Jadi untuk menentukan para pemenang untuk kategori persembahan terbaik, 60% daripada markah keseluruhan terdiri daripada undian peminat iaitu anda di rumah dan 40% terdiri daripada markah yang didilai oleh juri profesional. Jadi malam ini kita bersama dengan Ketua Juri Tuan Farihin Abdul Fattah. Terima kasih kerana bersama Berita Al-Hijrah. Jadi seperti yang kita maklum, 6 anugerah awal yang dah diumum yang dimenangi oleh 6 finalis malam ini turut diadili oleh tim juri Tuan Farihin. Jadi mungkin ada penonton yang tak faham kenapa ada 6 anugerah awal dan malam ini kita akan pertandingan 3 anugerah lagi. Mungkin Tuan boleh jelaskan sedikit. Anugerah awal ni macam proses biasa kalau kita tengok pada apa-apa pun pertandingan. Dia ada quarter final, semi final dan final kan. Jadi corak Carta 114 ni uniknya ialah semua lagu-lagu yang kita adili itu lebih kurang 70 lebih lagu. Jadi kita hanya sum up kepada 6 terbaik saja. Jadi bermaksudnya demi cabaran tu lebih getir daripada yang pertandingan-pertandingan biasa. Dan pemilihan tu di banyak aspek lah. Seperti mana saya selalu tekankan kepada tim kami yang mengadili, kita melihat lebih kepada hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana hubungan hati antara seorang munsyid tu dengan sasaran dia. Sasaran tu umumlah masyarakat ke, kanak-kanak, keluarga dan sebagainya. Itu menjadi focal point lah. Ya. Okey, baik Tuan Farihin. Sebagai ketua juri untuk malam ini, untuk anugerah yang julung-julung kali diadakan di TV Al-Hijrah, bagaimana anugerah Carta 114 ini berbeza dengan anugerah lagu dan muzik lain di Malaysia? Okey, contoh apa yang kita lihat, sebabkan ini lagu-lagu Islam ataupun nasyid ataupun apa-apa lagu yang membawa mesej ketahanan dan membawa pada kecintaan kepada Nabi SAW, dia memang sangat beza segi apa yang dihidangkan. Contoh bahasa umum orang naratifnya. Jadi sesuatu apa kata orang tu yang membuat karya kepada setiap naskah itu, dia harus sedar, maksudnya apabila dia menyampaikan tu, benda itu kena terbit daripada dalam diri dia. Benda ini bukan mudah. Saya sendiri, kita kan bergelut dengan mengubah diri. Jadi soal mencuba dan mengistiqamah atas cubaan itu lebih utama. Sebab itu apa yang dipanggil dalam karya-karya nasyid adalah yang istiqamah tu sebenarnya apa yang dalam muzik-muzik biasa dipanggil latihan. Latihan. Sebab tu orang nak kisah-kisah orang soleh ni apabila nak memantapkan amalan dia supaya jadi menyatu dengan karakter, dia istiqamah. Dalam nasyid begitu. Jadi apabila latihan itu diambil dari aspek istiqamah, pasti dia akan memberi hasil yang baik. Dia menjadi karakter dia sendiri. Apabila menjadi karakter dia, maka bila terjemahkan, dia dapat memberi suntikan kepada orang untuk berubah ataupun untuk mengambil langkah seterusnya lah. Tak kira lah apa mesej lagu tu. Yang penting ada apa kata orang, ada suntikan untuk orang merubah daripada apa yang disampaikan. Itu beza dia lah. Itu beza dia daripada lagu-lagu biasa. Sebab lagu biasa kadang-kadang apa pemarkahan diberi kepada gaya, kepada kebolehan dia untuk apa menguasai pentas. Penguasaan pentas dalam Carta 114 beza. Dia adalah penguasaan hati. Maksudnya pentas tu di sini. Dia physically ada betul, tetapi pemarkahan tu lebih kepada penguasaan hati. Pentas sebenar adalah di sini.
Ya. Baik. Allahualam. Mantap sekali. Baik, terima kasih Tuan Farihin Abdul Fattah, Ketua Juri untuk Anugerah Carta 114. Jadi para penonton, jangan tukar siaran Berita Al-Hijrah pada malam ini kerana kita akan bersiaran langsung untuk Anugerah Carta 114 pada jam 9 malam ini. Jadi anda penonton di rumah bukan sekadar menonton, anda boleh turut mengundi artis kegemaran anda untuk kategori Anugerah Persembahan Terbaik malam ini. Jadi kita kembali kepada rakan setugas. Silakan Muhsin. Baik, terima kasih Husna. Langsung daripada pentas Anugerah Carta 114. Jangan ketinggalan menyaksikan Anugerah Carta 114 jam 9 malam ini. Sekian Berita Al-Hijrah. Saya Al-Muhsin Muhammad Noor dan Jurubahasa Isyarat Amsyar Zamani. Satukan ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.